KPM. Ya Allah, naik lagi? Ish. Makin banyaklah sungai tercemar kat Malaysia ni. Hai, apa nak jadi ni? Kenapa serius sangat? Cikgu tengok apa ni? Inilah Ifan, cikgu baca ni artikel ni. Ya Allah, cikgu tahu tak Ifan, daripada apa, laporan kualiti alam sekeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, peratus sungai tercemar kita naik lagi. Naik lagi cikgu? Naik lagi. Dari 8% sekarang 9% pula. Alamak. Teruk sangat cikgu. Ya, dah Jadi, teruk ni. apa yang kita boleh lakukan untuk melestarikan global kita ni cikgu? Itulah dia Ifan. Hari ni kita akan belajar. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, agak-agak siapakah guru sekolah Ifan ni kan? Jom kita saksikan dahulu video Profil Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Jumaat kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam 2 hingga 4 ini kita akan bersama-sama belajar mengenai dua subjek yang berbeza bagi setiap jam. Dan untuk jam pertama ini kita akan belajar mengenai subjek kelestarian global bersama dengan cikgu kita hari ini. Dan sebelum itu kita kena patuhi SOP kan cikgu. Jadi kita kena buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Dipersilakan. Okey, baiklah. Dan selepas itu, kita kena juga menggunakan gel pembasmi kuman untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Okey. Cikgu dah bersedia? Ya, sudah bersedia. Baiklah. Ifan sedia? Ifan dah bersedia. Okey. Itu semangat yang kita nak untuk hari ini. Baik. Tadi Ifan ceritakan yang kita akan belajar mengenai kelestarian global. Jadi cikgu, untuk hari ini, apa yang kita akan lakukan bagi segmen pertama? Okey, hari ini kita ada 2 objektif, iaitu yang pertama, cikgu akan kongsikan prosedur bagaimana kita nak buat ujian BOD, iaitu ujian untuk menentukan tahap pencemaran air untuk air yang tercemar. Okey, kemudian yang kedua, cikgu akan kongsikan cara-cara pembuatan berbola lumpur. Okey, berbola lumpur ini kita boleh gunakan untuk meningkatkan kualiti air. Okey, berbola lumpur Sebab selalunya kita dengar berbola daging ke berbola ikan ke kan. Tapi hari ini kita akan buat berbola lumpur. Ya, special ni. Semua orang mesti belum tahu kan. Baiklah. Dan sekarang ni dekat meja kita, Ifan dah nampak ada 2 bekas yang mengandungi 2 benda yang berbeza. Jadi cikgu, apakah ia? Okey. Ifan tengok ini ada 2 bekas air yang berbeza. Okey, kita lihat yang pertama ni. Inilah dia air yang bersih. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Kita tengok, organisma akuatik dalam dia hidup dengan sihat. Dengan sihat, betul. Ikan situ berenang elok je berenang kan. Okey, kita tengok ni pula Ifan. Okey. Jika dah berbeza kan? Jika satu jasad air itu telah dimasuki oleh plastik, kertas, sampah sarap, dia akan berubah. Berubah secara apa? Fizikal, kimia dan juga biologi. Ya, perubahan ini pula Ifan boleh menyebabkan ekosistem dalam ni terganggu. Ya. Kalau kita lihat dalam ni, ada ikan dah terlentang lah cikgu. Dah terlentang, dah mati dah. Dekat situ. Kesian ikan ni kan. Okey, kemudian kita nak tengok pula macam mana kandungan oksigennya. Oksigen kita tak nampak kan, tapi cikgu visualkan. Okey, kita lihat ni. Ni sebenarnya dalam ni lah cikgu visualkan. Okey, yang bola warna biru ni mewakili oksigen. Yang merah ni pula mewakili bakteria. Dalam air yang tercemar ni Irfan, oksigennya sedikit. Itulah tu yang Irfan nampak lagi banyak bakteria daripada oksigen. Bakteria ni banyak. Jadi ikan dengan bakteria berebut oksigen. Jadi yang kalah matilah. Matilah. Betul tu cikgu. Okey, kalau dalam air yang bersih, kita lihat oksigennya banyak. Bakterianya sikit. Jadi ikan pun boleh bernafas dengan bebas, sihat.
inilah dia perbezaan air yang bersih dengan air yang tercemar. Okey, baiklah. Kita boleh lihat dekat sini perbezaan yang sangat ketara apabila kandungan oksigen di dalam air itu sikit atau banyak. Ya, betul. Kalau yang dalam air yang bersih itu kandungan oksigen lagi banyak ataupun O2-nya kan, betul tak cikgu? Ya, dalam O2, saintifiknya. oksigen. Dan kalau dalam air yang kotor kita boleh lihat lagi banyak bakteria, elemen bakteria daripada oksigen itu sendiri. Ya, betul. Lagi satu Irfan tengoklah. Apa yang ada dalam ni Irfan? Apa yang Irfan boleh nampak? Kalau Irfan nampak dalam ni cikgu, ada kita punya pelitup muka lah cikgu. Siapa yang buang tu dalam sungai tu? Tak bagus betul. Aduh, Okey Irfan, Irfan rasalah pelitup muka ni sisa domestik ke? Irfan rasa tak cikgu? Irfan rasa ini adalah sisa klinikal. Ui, pandai Irfan. So, betul. kita kan kena patuhi SOP cikgu. Ya. Jadi kita kena ambil tahu berkaitan dengan SOP kita ni. Ya. Jadi pelitup muka ni bagi Irfan tak sesuai untuk kita buang dalam sungai atau Ya, air. betul. Kalau ikan termakan, dah tercekik pula dia kan? Dah terbaring macam ikan kita kat sini kan. Okey, kemudian jadi sisa domestik. Apa itu sisa domestik? Okey, sisa ni ialah sesuatu yang dah habis, kita dah tak gunakan lagi selepas sesuatu proses. Contohnya lah Irfan nak goreng telur. Okey. Lepas dah goreng telur, kulitnya Kita buang lah. Itulah sisa. Kita dah tak guna lagi selepas satu proses. Domestik pula ialah dari kawasan perumahan. Jadi bila kita gabungkan, sisa domestik ialah sampah yang tak digunakan daripada kawasan perumahan. Maknanya macam sampah-sampah contohnya kita masak apa semua tu adalah sisa domestik lah. Ya, sisa domestik. Dan kita akan salurkan ke sungai, cikgu. Itulah Irfan. Kalau pengurusan sisa domestik kita ni bagus, dia akan terus ke kawasan pelupasan sampah. Tapi kalau pengurusannya tak bagus, dia akan ke mana? Akhirnya ke sungai. Aduh. Kan? Kesian ikan ni kan? Itulah tu dah Irfan tengok pun terbaring. Sebab uh. inilah bila orang kata apa, pengurusan kita tidak, orang kata apa, tidak baik ataupun tidak efisien. Ya, betul. Jadilah sungai yang tercemar macam ni. Aduh. Kita tak naklah dia semakin meningkat kan? Betul. Kalau ikut trendnya semakin meningkat. Sungai yang tercemar. Kita sebagai pengguna, contohnya Irfan sebagai orang kata apa, isi rumah itu sendiri. Jadi apa yang Irfan perlu lakukan untuk memastikan Irfan melakukan orang kata apa, pembuangan sampah dengan baik dan tidak mencemarkan sungai. Apa yang Irfan perlu lakukan? Okey, salah satunya Irfan boleh asingkan sampah-sampah kertas, sampah logam, sampah yang boleh di-recycle, boleh kita semula atau tak. Itu lebih memudahkan lagi pengurusan sisa domestik. Okey, baiklah. Dan untuk air bersih ni cikgu, apakah kepentingan kita mendapat bekalan air bersih? Itu soalannya. Yelah, sekarang air air bersih ni memang amat diperlukan. Betul. Okey, jadi untuk kita mandi, basuh baju kan. Kalau semakin kurang air bersih, kena catu. Susah tak kita? Susah lah cikgu. Kalau dekat negeri Selangor sekarang ni memang banyak isu air kena catu cikgu. Tak cukup air bersih. Sebab itulah kita kena sama-sama jaga persekitaran kita. Ya, betul. Terutamanya sungai dan juga sumber-sumber air lah. Itu untuk kita, untuk ikan. Ikan betul, kalau tu. ikan yang dalam sungai, dia dah tak ada tempat lain dah. Itu je sumber oksigen dia. Itulah kalau habitatnya dah, kan. Kalau dah tercemar, dia nak pergi mana? Jadilah macam ni. Nampak tak? Penonton semua, ini adalah perkara yang sangat besar. Dan juga Irfan boleh katakan di sini pentingnya untuk kita mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar kita. Terutamanya hari ini cara untuk menjaga air kita lah. Kurangkan pencemaran sungai. Sayangi sungai kita. Okey, cikgu. Dan kita nak cerita balik mengenai sisa domestik di rumah. Sisa Tadi domestik. cikgu cakap contohnya kalau Irfan gunakan telur dan buang sampah ke dalam tong sampah kan? Contoh lain cikgu? Contohnya macam kalau Irfan basuh baju ke macam mana? Okey, kalau basuh baju pula, bila melibatkan air ni, kita panggil sisa air lah. Okey, sisa air contohnya macam lepas kita basuh baju kan, air sabun kan, ataupun basuh pinggan mangkuk kan, minyak-minyak tu kalau boleh lah janganlah disalurkan ke boleh disalurkan tapi janganlah terlalu banyak. Okey, kita nak basuh pinggan sampai banyak sangat kan. Banyaklah kita punya orang kata apa, sisa chemical tu juga yang akan disalurkan nanti ke sungai juga. Itu pun akan membahayakan sungai dan juga ekosistem yang berada di dalamnya. Ya, betul. Organisma akuatik tu dia tak ada tempat nak lari. Itulah tu. Kalau kita boleh lari pergi masuk rumah, ni tak boleh lari ke mana? Air je kan. Okey cikgu, baiklah.
Okey, sebelum kita teruskan, Irfan nak baca satu kad yang dihantar oleh pelajar kepada guru mereka. Cantik tak cikgu? Oi, cantik. Cantik kan? Ini bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei 2021. Okey. Ini datang daripada pelajar yang bernama Tulasi, anak perempuan Syamugenathan. Okey. Dan kita boleh lihat teksnya di sini. Irfan akan baca. Thanks for being a teacher who taught me things beyond book. #Thank you teacher. Okey, jangan lupa berikan penghargaan kepada guru anda bersempena dengan Hari Guru nanti. Kita akan berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Apa yang kita nak buat, ya, kita nak menghasilkan bekas pensel comel. Untuk projek kita pada hari ini, kita berfokus kepada bentuk. Bentuk, saya nak letak kumbang lah, barulah sesuai. Cikgu nak minta seko boleh? Boleh cikgu, silakan cikgu. Saya ada banyak kumbang. Dah siap. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Hafizah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Irfan nak tanya cikgu sikit lah. Tadi kita pakai baju biasa je kan? Ya. Kenapa sekarang ni kita kena pakai baju putih ni cikgu? Apa nama dia dan apa kegunaan dia? Okey, ini ialah kod makmal. Kod makmal ni kita bila nak buat eksperimen memang kita guna. Sebab apa? Kalau melibatkan cecair kan, takut masa kita tuang tertumpah ke, ia menjaga keselamatan kita. Okey, sebab itulah pentingnya kita pakai kod makmal ni sebelum kita mulakan eksperimen kita. Ya, betul. Okey. Jadi dekat depan Irfan sekarang ni, Irfan nampak ada banyak orang kata apa, aparatus makmal lah kan. Jadi boleh cikgu terangkan apakah ia dan apa yang kita akan lakukan? Okey, sebenarnya Irfan, hari ini cikgu akan tunjukkan prosedur ujian BOD, iaitu ujian untuk menentukan tahap pencemaran air. Tapi kan Irfan, cikgu ada satu soalan. Soalan apa pula cikgu? Kalau kita nak tahu tahap pencemaran udara, kita tengok apa Irfan? Kita tengok IPU. Betul. Yes. Indeks pencemaran udara. Betul. Tapi kalau pencemaran air, macam mana kita nak tahu? Ada juga cikgu? Ada. Irfan ingat untuk udara je. Ada. Irfan apa tahu namanya? tak? Okey, untuk pencemaran air, untuk tahu tahap kualiti air, kita gunakan IKA, Indeks Kualiti Air. Indeks Kualiti Air. Ya. Okey, baik. Ya, dalam standard kualiti air negara, dia ada menentukan 6 parameter untuk menentukan tahap pencemaran air dan kebolehgunaan air. Okey, yang pertama cikgu. Okey, yang pertama yang kita nak buat hari inilah, iaitu BOD. BOD. Ya. BOD tu nama panjang dia apa cikgu? BOD ialah Biochemical Oxygen Demand. Ya. Ataupun bahasa Melayunya keperluan oksigen biokimia. Betul. Okey, baik. Okey, jadi BOD ni, ini dia adalah pinjaman bahasa Inggeris. Okey, jadi dalam sains ni, BOD maksudnya ialah berapa jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma di dalam air untuk menguraikan bahan organik dalam 1 liter air. 1 liter air. Ya, okey. 1 liter air. Baik. Jadi kita dah bersedia ke cikgu nak buat eksperimen ni? Ada satu lagi soalan Irfan. Apa soalan tu cikgu? Okey, dekat udara Irfan ada nampak oksigen tak? Sudah pasti ternampak lah cikgu. jadi Irfan tak ada kuasa ke apa nak tengok kan? Jadi rasa-rasa dalam air, macam mana kita nak tahu air tu banyak oksigen ke tidak? Sebab itulah kita kena buat eksperimen. Okey, baik. Okey, jadi tak tahu kan? Boleh tahu lagi. Okey. Lepas ni kita akan tahu sama-sama. Okey. Okey, untuk tahu tahap pencemaran air dan berapa banyak oksigen dekat dalam air, kita kena gunakan pewarna sebab oksigen kita tak nampak kan? Betul. Okey, pewarna apa yang kita akan gunakan hari ini? Apa tu cikgu? Iaitu
Ini dia. Larutan metalina biru. Okey. 0.1%. Baik. Itu dia punya kepekatan ni cikgu kan? Ya, kepekatan dia. 0.01%. Jadi konsep dia macam ni Ifan. Kalau air tu banyak oksigen, Kalau air banyak oksigen, warna biru dia akan kekal biru. okey. Kalau air tu kurang oksigen, Kalau kekal biru lawannya apa Ifan? pudar. Warna okey. biru tadi akan terluntur menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya. Baiklah. Jadi cikgu nak kaitkan sikit lah antara BOD, larutan metalina biru dengan tahap pencemaran air. Okey, Kita silakan. lihat di sini. Apa itu cikgu? Okey, Irfan tengok dekat sini kan ada 2 batang sungai. Betul. Yang satu tu jernih airnya. Itulah tu. Nampak dalam kan, nampak ikan kan. Okey, tapi cuba tengok yang kiri ni. Atas dia ada warna hijau. Aduh, macam tercemar je Ya, cikgu. betul Irfan. Kalau macam ni, bila di atas dia ada pertumbuhan alga. Okey. Proses ini kita namakan eutrofikasi. Eutrofikasi. Ya. Okey. Okey. Jadi ni kita tengok atas je. Sekarang kita nak tengok bawah dia. Okey. Dalam ni macam mana kan? Ya, dalam sungai ni kan. Okey, kalau ada banyak pertumbuhan alga yang pesat di atas, di atas permukaan air, cahaya matahari boleh tembus tak Ifan? Tak boleh tembus. Tak boleh. Dihalang oleh alga tadilah. Ya, betul. Jadi apakah nasib tumbuhan akuatik ni? Tidak Boleh- berlakunya proses fotosintesis lah cikgu. Pandai Ifan. Alamak. Jadi bila tak ada proses fotosintesis, agak-agak oksigen dalam ni banyak ke sikit? Sikit lah cikgu. Sikit, betul. Okey, dari dalam tak boleh dibekalkan. Okey. Oksigen dari atas pun sukar untuk melarut. Sebab apa? Ada alga Ada tadi. alga, betul. Okey. Jadi bila tak cukup oksigen, apalah nasib organisma akuatik dalam ni? Terbaliklah macam ikan kita yang tadi tu. Dia akan mati. Akan mati. Jadi bila mati tu, sesuatu yang mati, bahan organik dia akan diuraikan. Itulah banyak bakteria. Bakteria tu nak uraikan pun guna oksigen juga. Oh, ya ke? Jadi makin kuranglah oksigen dalam jasad ni, faham. jasad air ni. Jadi kalau kurang oksigen, air tu bagus ke air tercemar? Tercemar cikgu. Betul. Okey, air tu tercemar sebab kurang oksigen. Betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan BOD tu, BOD-nya pun tinggi. Sebab apa? Yang perlukan oksigen tu banyak. Betul. Tapi yang boleh dibekalkan sedikit. Sikit sahaja. Berbeza pula dengan air bersih. Air bersih, oksigennya banyak. Betul. Bakterianya sikit. Jadi ada lebihan oksigen. Ikan tu boleh bernafas dengan baik. Dengan baik. Sihatlah juga tadi kan? Sihat, ya. Kita pun kalau berenang dalam sungai tu tenang je kan? Betul. Sebab banyak oksigen. Okey, baik. Okey, jadi Ifan, kita teruskanlah. Silakan, Barulah cikgu. kita nak tengok apa eksperimen yang kita akan buat hari ini. Boleh. So, tujuan eksperimen pada hari ini ialah mengkaji tahap pencemaran air daripada sumber yang berbeza. Okey, kita tengok dulu alat radasnya lah. Baik. Okey, so dekat sini, dekat depan cikgu ni, cikgu ada silinder 100 mililiter. Okey. Cikgu ada bika 250 mililiter. Okey, ini namanya botol reagent. Botol reagent. Botol Okey. reagent 125 ml berlabel ada 4, pada cikgu 2, pada Ifan 2 kan? Okey, betul. Okey, kemudian ini penitis. Betul. Okey, ini picagari. Picagari. Ini bekasnya lah untuk letak okey, beaker. Okey. Kemudian kita ada jam randik. Jam randik. Ini dia punya radas. Bahan dia pula. Bahan dia apa pula, cikgu? Bahan tu maksudnya lepas eksperimen kita dah tak guna lagi. Okey, yang pertama kita ada larutan metalina biru 0.1%. Betul. Okey, 4 sampel air. 4 sampel air daripada longkang, kolam, air pili dan juga air suling. Air suling. Okey, dan last sekali kita ada air suling. Kita akan uji keempat-empat air ni cikgu kan? Ya, kita akan uji keempat-empat air ini. Okey, boleh kita mulakan Ifan? Silakan cikgu. Ya. Apakah langkah pertama? Okey, langkah pertama dia. Okey. Langkah pertama kita kena ambil sampel air lah. Okey. Cikgu dah buat lah sehari awal. Okey, kemudian kita nak pindahkan okey, sampel air tadi untuk kita letakkan ke dalam botol reagent yang lebih kecil. Okey, jadi untuk pindahkan tu kita kena gunakan kita pindahkan dekat dalam beaker dulu, Dalam Ifan. beaker dulu. Okey. Boleh? So, Ifan nak buat sama-sama ke? Okey, boleh. Cikgu nak Ifan pindahkan apa? Okey, Ifan ambil satu sampel air. Okey, Ifan ambil okey, air suling. Air suling. Okey, kita buka. Okey. Okey, sebelum tu. Kenapa pula cikgu tutup ni? Kenapa pula Ifan punya tak ada, cikgu punya ada ni, ada berbalut cikgu. ni. Apa cikgu punya tu? Air longkang Air longkang ni. Okey, sebenarnya
kalau kita ambil sampel air ni, lepas tu kita tak gunakan terus. Kita kena balut dia dengan kertas aluminium. Sebab apa? Kita takuti dalam ni kalau ada agar kena cahaya matahari, dia boleh buat fotosintesis. Jadi kita tak naklah ada oksigen lain yang mengganggu keputusan eksperimen kita. Baik, sebab itulah kita kena letak aluminium. Ya, aluminium foil ni kan. Okey. Okey. Seterusnya. Kak. Okey. Irfan tuang. Okay, berapa banyak cikgu? Lebih kurang 100 lebih sikit dulu lah. 100 lebih sikit. Okey. Macam profesor lah cikgu. Okey. Baik. Kemudian tutup balik, jangan lupa Tutup Irfan. balik. Tutup balik. Okey, sekarang baru kita gunakan silinder penyukat. Okey, so kita nak pindahkan. Masukkan semua ke? Sampai senggat 100 je Irfan. 100 sahaja. Ya. Okey. Okay, jadi bila kita nak guna silinder penyukat ni, pastikan silinder penyukat ni kita letakkan di atas permukaan yang rata. Kalau kita letak dekat permukaan tak rata, boleh tumpah lah kita punya cecair ni. Dan mungkin kita punya bacaan pun tidak tepat. Ya, tidak tepat. Okey, kemudian bila kita dah sekarang ni dah dapat belum Irfan? Pandai Irfan Sekarang ni sebenarnya kita nak tengok dia punya meniskus dia. Betul. Bila kita gunakan alat pengukuran, mata kita kena berserenjang dengan skala bacaan. Okey, meniskus dia tu dah sampai 100 belum Irfan? Irfan punya belum lagi. Kita tambah sikit. Okey, Irfan, kejap Irfan. Lagi sikit tu Irfan boleh gunakan penitis. Dia akan jadi lebih tepat. Ambil. Baik. Okey, sebab dia ya. Kita tambah Ya, tambah. Okey. Sikit lagi. Okey. Okey. Ini adalah cara dia yang sebenar lah. Ya, cara yang sebenar. Mula-mula lepas kita letak dia lebih kurang dah nak sampai tu, kalau kita takut terlebih ke, kita boleh gunakan penitis. Okey, kemudian langkah seterusnya kita nak pindahkanlah ke dalam botol reagen yang lebih kecil. Okey, tadi cikgu ambil sampel air longkang. Jadi kita ambil lah yang air longkang. Okey, kalau Irfan pula air suling, kita masukkan dalam bekas reagen air suling. Ya, betul. Okey. Masukkan semua yang ni. Ya, masukkan Irfan. Semua tengah fokus ni kan? Okey. Baiklah, Irfan sudah selesai. Okey, belum sudah lagi Irfan Okey. Belum lagi. Salah tutup pula. Okey. Belum lagi. Okey. So, kita dah masukkan. Sekarang kita nak masukkan pewarna dia pula. Okey. Ini. Metalina biru. Ya, kita gunakan metalina biru. Okey. Okey, untuk pindahkan metalina biru ni, kita gunakan apa ni? Pichagari. Betul. Okey. So, kita nak ambil berapa banyak? 1 ml sahaja. Sikit je. Ya, senggat yang kedua Irfan. Okey. Macam mana cara nak ambil dia tu? Okey. Tarik saja Irfan. Tarik perlahan-lahan sampai ke senggat 1 mililiter. Ya. Okey, baik. Ini macam jarum cikgu Ya, jarum lah tu depan dia. Risau pula bila tengok. Selalu kecil-kecil dulu kena cucuk ni. Irfan. Jangan sampai tercucuk. Okey, kemudian tutup balik. Okey, kemudian kita nak pindahkanlah larutan metalina biru ni ke dalam botol reagen. Okey, langkah berhati-hatinya adalah bila kita nak pindahkan, pastikan jarum pichagari berada di bawah paras air. Maknanya supaya kenapa tahu kita nak elakkan larutan metalina biru tadi bertindak balas dengan oksigen di luar. Kita kena sampai kepada dasar tu lah. Ya, dasar lagi bagus. Kemudian kita lepaskan. Perlahan-lahan. Ada warna biru keluar. Inilah pewarna dia. Inilah larutan metalina biru. Metalina biru. Okey. Dia kena perlahan-lahan cikgu Ya, perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan Sebab kita tak nak berlaku pengudaraan. Bila kita goncang, ada oksigen daripada luar yang boleh terlarut di dalam air. Okey. Kemudian kita tutup. Cikgu punya dah selesai. Irfan pula. Okey, Irfan pula. Irfan punya ni ambil Irfan ada Irfan. ada juga. Ada juga Irfan punya. Alahai, patutlah Irfan tunggu je. Okey, baiklah. Tadi. Okey. 1 mililiter je Irfan. 1 mililiter. Okey. Baik
Okey, kejap. Kita alihkan sedikitlah yang bahagian depan ni boleh tak cikgu? Boleh. Okey. Okey, tarik sikit. Kena bawah lagi kan cikgu? Okey. Baik. 1 ml saja. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, baiklah. Dah ke? Sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Alright. Okey. Dah kot cikgu. Kalau kita terlebih macam mana? Terlebih boleh keluarkan lagi. Keluarkan kan? Okey, sikit je kita keluarkan. Okey dah. Okey. Baik. Tutup balik. Tutup betul. balik. Talina biru. Okey. Macam mana nak pindah tadi cikgu cakap dekat mana jarum dia? Kena dekat permukaan. Dekat dasar dekat dia. Dekat dasar dia. Okey, baiklah. Kita letak dahulu sampai ke bawah dan kita tarik perlahan-lahan. Kita tolak Tolak Ifan? Tolak. Minta maaf. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Tak tekan. Okey. Dah cikgu. Okey. Okey, lepas tu apa pula langkah seterusnya? Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita nak masukkan dia dekat dalam almari gelap. Kenapa kita kena masuk dalam almari gelap cikgu? Okey, sebabnya kita macam yang cikgu cakap tadi lah. Kita takut dalam sampel air ni ada alga. Jadi bila betul. ada cahaya, alga tadi boleh buat fotosintesis. Kita tak nak tu. Kita tak nak ada oksigen lain yang dari luar yang mengganggu keputusan eksperimen kita nanti. Kalau tak akan jadi ralat lah. Ya, akan jadi ralat. Betul, okey. Okey, nak pindah tu pun Ifan. Sekali lagi langkah berjaga-jaga. Apa tu jangan kita goncangkan. Jangan goncangkan Kita kena berhati-hati. Masukkan dekat dalam almari gelap. Okey, Ifan punya boleh masukkan? Ya, boleh. Sila Ifan. Bismillah. Okey, jangan goncangkan tau. Nanti akan jadi lain. Nanti berlaku pengudaraan. Okey. Dah tutup. Okey, tutup dah. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita nak buat apa? Kita nak mulakan jam randi. Okey. Berapa lama cikgu kita akan tengok masa ni? Okey, so setiap 1 jam kita kena periksa ada tak perubahan warna pada metalina biru. Luntur ke, tak luntur ke, dia akan luntur sepenuhnya. Kita kena tengoklah berapa jam. Setiap 1 jam sampai luntur? Ya, sampai luntur. Sampai daripada biru tadi dia jadi tidak berwarna. So, jadi itulah kegunaan jam randik kita untuk melihat masa interval yang sejam tu. Ya, betul. Sejam tengok lagi, sejam tengok lagi. Sampailah tak ada warna langsung. Jadi kita akan rekodkan bacaan tadi di dalam jadual. Okey, dalam jadual. Okey, kemudian belum habis lagi Ifan. Apa lagi cikgu? Ni air kolam. Okey. Air kolam kita belum buat kan? Tapi tak apa cikgu. Kita bagi adik kita berehat dulu boleh? Boleh Ifan. Kita akan buat semasa kita berehat ni. Okey. Dan kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Sejauh manapun dia tetap pergi demi mencurah bakti mendidik anak bangsa. Tanpa mengira penat dan lelah, dialah guru kami. Segala jasa yang ditaburkan sentiasa menjadi kenangan yang tak akan kami lupakan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Saya Camelia Lorex Alif. Kami Saya Clarice Long Francis. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Masih bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM.
Cikgu, Irfan nak tanya cikgu lah. Kenapa kita masih ada kotak hitam kat sini? Okey, so dalam kotak hitam ni, eksperimen yang tadi kita buat tu, nak tengok dia punya keputusan memakan masa. Betul. Okey, jadi cikgu dah siapkan dah. Eksperimen ni cikgu buat semalam. Okey. So kita boleh tengoklah apa dia perubahan warna pada larutan metalina biru. Okey, Kita ada 4 jenis air kan cikgu? Ya, kita ada 4 jenis Baik. sampel. Yang Okey. pertama. Yang pertama yang Irfan buat tadi air apa Irfan? Air suling. Air suling. Okey, tidak bertukar warna, Tidak bertukar warna. Apa maksud dia tu Irfan? Maknanya oksigen dia banyak cikgu. Oh, pandai Irfan. Ah. Sama juga dengan air paip. Okey. oksigen Okey. banyak. Yang ketiga. Yang ketiga, air longkang. Alamak. Dah tak ada warna dah tu. tak ada warna. Dia dah terlarut. Dia telah ternyah warna. Yang keempat, air kolam. Air kolam. Ya. Okey. Kita nak bagi adik semua tengok kat rumah Ya. macam mana hasilnya. Ya. Okey. Okey, alihkan sedikit. Baiklah. Okey, jadi inilah keputusan eksperimen kita. Jadi tadi setiap jam kita kena tengok kan? Betul. Jadi kita kena tuliskan dia dalam jadual datanya. Okey. Ini apa yang cikgu dapat semalam lah. Ya. Inilah dia. Keempat cikgu buat jadual semua. Okey, jadi Okey. sampel air tadi ada 4. Air suling, air pili, air longkang dan air kolam. Okey, jadi 4 sampel tu mewakili pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi. Okey, kemudian masa yang diambil untuk larutan metalina biru luntur. Okey, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi semalam cikgu tiap-tiap jam dah cikgu tengok ni. Lama tu jadi cikgu. iya. Ada sampai sehari tu. Ya. Okey, jadi kita tengok air longkang. Dia memerlukan 24 jam untuk dia warna dia luntur. Lama, cikgu. Manakala air kolam hanya 12 jam saja diperlukan untuk dia meluntur. Okey, jadi Irfan rasalah air mana yang paling tercemar? Irfan rasa air longkang cikgu. Ya. Okay, lagi cepat warna larutan metalina biru luntur, lagi tercemar air tersebut. Maknanya air kolam lah. Ya, air kolam. Sorry, minta maaf ya, air kolam yang sebab dia tercemar, memerlukan kan? 12 jam saja. Okey. Jadi lagi sekejap masa yang diperlukan untuk warna metalina biru luntur, lagi tercemarlah air tersebut. Baik. Maksudnya oksigennya banyak ke sikit Irfan? Sikit. Jadi dalam air kolam ni, okey, mungkin kolam itu banyak sampah ke. Betul. Kan? Jadi air pun bertakung, tak boleh pergi ni mana-mana. kan, tak sempat kita nak mandi kolam semua, tercemarlah kolam kita kat rumah tu. Okey. Jadi ini keputusan eksperimen. Jadi lepas cikgu ada cakap tadi juga, kita akan buat sesuatu untuk membantu meningkatkan kualiti air yang tercemar. Seingat Jadi Irfan cikgu ada cakap mengenai berbola. ya, berbola. Nama dia ialah berbola lumpur. Okey, Okey. jadi kita ketepikan dulu yang ni. Kita nak masak-masak ke ni cikgu? Kita ada buat sedikit lah macam kuih sikit tapi Okey, tapi baik. dari tanah kan. Dari tanah Baru ingat nak buka puasa tadi. Oh, tak boleh lah. Tak boleh. Okey, baik. Okey. Kita simpan dahulu. Simpan dulu. Okey. So, kita tengok dululah bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi yang pertama cikgu. Yang pertama ni, cikgu ada EM1 EM1 ni dalam dia ada 2 jenis bakteria Irfan, bersama 1 yeast. Okey, jadi sikit cikgu. Okey. Jadi EM1 ni, dalam dia ada mikroorganisma berguna, yang boleh membantu meningkatkan kualiti air. Apa tu mekanisme yang berguna tu cikgu? Dalam ni kita ada sekejap lagi kita akan tengok dalam segmen keempat. Boleh. Tak ada masalah. Kemudian kita ada yang kedua, bahan yang kedua, molasses. Molasses ni juga dikenali sebagai gula hitam ataupun gula tebu pekat. Apakah fungsinya cikgu? Fungsinya ialah sebagai makanan kepada mikroorganisma tadi. Okey, saling melengkapi. Ya. Kalau dekat dalam ni tanpa makanan, tanpa molasses, mikroorganisma dalam ni dia dormant ataupun bahasa senangnya dia masih tidur. Jadi kita perlu kejutkan dia, bagi dia makan. Bila kita bagi dia makanan, dia akan jadi lebih aktif. Okey. Ni lah dia ni. Apabila kita dah campurkan dia, okey. So EM ni, cikgu teruskanlah Silakan. Okey, EM ni kita perlukan air untuk melarutkan dia, kita perlukan air tanpa klorin. Air tanpa kenapa klorin? air tanpa klorin? Sebab klorin tu dia bersifat alkali. Okey.
dan mempunyai benda sing lah cikgu, benda asing. Okey, yang lebih tepat lagi Lebih macam tepat ni Ivan. apa je? Mikroorganisma bila kena dengan klorin, dia mati. Okey. Jadi kita tak naklah EM kita mati kan. Sebab itulah kita tak pakai air kolam. Kita tak pakai air klorin. Air klorin. Jadi kalau tak pakai air klorin, nak pakai air apa? Air suling. Air suling boleh, ataupun kalau kat rumah tak ada air suling, kita boleh tadah air hujan. Air hujan pun boleh. Sebab air hujan tak ada klorin. Okey. So kita boleh larutkan EM tadi. Caranya mudah je untuk larutkan tu. Kita perlukan 1 botol 1.5 air tanpa klorin. Kemudian kita campurkan dengan, kita masukkan 10 mililiter EM1 dan 10 mililiter molasses. Oh, kena sama EM1 ya, dengan biasanya molasses proportion dia sama. Kalau nak guna, kalau air tu sangat tercemar, nak guna 20, molasses pun 20. Sebab apa cikgu? Nanti tak cukup lah makan bakteria tu. Ya. Faham. Jadi lepas kita dah campurkan tu, kita perlu peram dia. Okey. Peram tu maksudnya kita perlukan at least 5 hari. 5 hari. 5 hari barulah bakteria dalam ni bertindak balas. Ya, bertindak balas dan menjadi aktif. Kalau baru 1 hari campur kita dah guna, mungkin kurang berkesan lah. Okey. So kemudian cikgu ada. Apa lagi kita ada? Okey, kita ada tanah merah 1 kilogram. Kemudian dedak beras 100 gram. Okey, dedak beras ni Fan, dia pun boleh memberi makanan kepada bakteria tadi. Oh, ya ke? Okey, ya. Okey, dedak beras ni kalau kita campur dalam pembuatan berbulan lumpur kita, boleh tahan sampai 5 hingga 6 bulan. 5 hingga 6 bulan. Ya, tanpa dedak beras dia cuma bertahan 1 hingga 2 bulan saja. Okey, kemudian cikgu boleh tak kita buka kita tanah merah dan dedak beras tu, tunjuk kepada kamera. Okey, boleh Ifan. Kita buka satu Tengok macam mana rupanya. Okey. Ini adalah dedak beras. Macam ni bentuk dia lah. Ya. Rupanya. Okey. Cikgu punya? Ini ialah tanah merah. Okey, kita ada macam-macam jenis tanah kan. Kenapa guna tanah merah? Cikgu terangkan. Kerana tanah merah ni sifat dia lebih mudah untuk bercampur air dan dia boleh melekat. Berbanding dengan tanah yang warna hitam tu ke tanah lain kan. Okey, boleh kita terus lagi Irfan? Silakan. Okey, sekarang cikgu perlukan ni. Okey, silakan. Baik. Okey, sekarang kita nak buatlah. Okey, ni untuk Irfan lah. Okey. Kenapa kita kena pakai sarung tangan plastik? Ya, cikgu? sebab kita nak bermain dengan tanah. Dengan tanah Okey, baiklah. Okey. So, langkah pertama dia, cikgu perlukan dedak beras tadi. Dedak beras tadi. Sebelum tu, hampir cikgu terlupa. Apa tu? Okey, mula-mula kita tuang dululah untuk siap-siap ni. Tuang dulu. EM aktif ni, bila kita dah aktifkan dalam solution ni, kita panggil dia emas. Efektif mikroorganisma active solution. Kita perlukan 100 ml saja. 100 ml. Ya, tapi kita perlukan 2. Baiklah. 100 dengan 100 lagi. Okey, samalah untuk Sama, Dolobika ni. ya. Okey. Emas nama dia. Ya, emas. Okey, lepas tu cikgu perlukan dedak beras. Dedak beras. Cikgu, silakan. Okey. Senang je buat dia Irfan, beberapa minit siap ni. Iya ke? Okey. Tak sepayah buat kuih lah cikgu Ni lagi senang dari buat kuih ni. Okey. Baiklah. Lepas tu dedak beras ni perlu dicampurkan dengan EM tadi. Okey, campur. Lepas tu mulalah proses uli. Betul-betul je buat kuih lah cikgu. Okey, berapa lama nak uli sampai dia sebati? Cikgu boleh sengitkan sikit Okey, baiklah. Sekejap je ni. Okey, bila dia dah jadi macam doh ni. Betul. Doh. Kita masukkan apa pula? Okey. Jadi macam doh ni, dia dah sebati tu. Kita masukkan pula tanah merah. Ni semua ke? Ya, semua. Kita masukkan boleh? Boleh. Okey. So seterusnya kita buat apa lagi? Kita uli lagi lah. Kita uli lagi. Gaul. Gaul sebati. Okey, kita nampak dia macam agak kering. Betul? Sebab itulah kita kena tambah emas. Ya, betul. Kita tambah lagi 100 ml emas tadi. Okey, kita tuangkan sahaja. Secara langsung. Cikgu gaya ni pandai masak ni. Sikit-sikit boleh lah. Okey, kemudian sama lagi. Okey, kalau dia agak mengambil masa lah. Betul. Kan?
Jadi cikgu sebenarnya dah siapkan dah Ifan. Ada magic lah ni. Ada magic. Okey. Okey, kita letak ke tepi. Baik. Okey, cikgu siapkan ini untuk Ifan. Okey, ni yang dah siap Ya, dah siap uli tadi. Bila dah siap uli, macam ni lah. Bila cikgu buat ni? Jadinya. Okey, ini hasilnya Okey, jadi kita nak bentukkan dia. Okey. Jadi berbola. Okey. Okey. Timbang dulu Ifan. Timbang dulu. Timbang dulu. Okey. Okey, kita nak berapa banyak ni? Kita nak 250 gram sahaja. 250 gram. Okey, kita timbang ya. Okey. Okey, bolehlah. Bolehlah Okey, so 250 gram kita Baik. ambil dan kita bentukkan dia bulat. Ifan buat boleh? Ya, boleh Ifan. Masukkan dulu Masukkan dulu. 250 gram agak-agak. 250 gram. Sikit lagi. Okey. Okey, dapat. Okey. Lepas tu kita ambil. Kita bulat-bulatkan dia. Bulat-bulatkan dia. Okey. Okey, dia jadi lebih kurang besar macam ni lah. Baik. Kita timbang tu supaya berat dia sekata lah. Betul. Okey. Okey, Betul-betul jadi buat kuih ni cikgu. Okey. So, jadi besar macam ni kan, Ifan? Okey, biasanya orang katakan bola lumpur ni kita kena buat sebesar bola tenis. Kenapa kena sebesar bola tenis ni? Okey. Sebab kalau kita buat kecil sangat, dia ringan. Dia betul. akan dibawa arus air. Tapi kalau berat sebesar sebesar bola tenis ni, dia ada ketumpatan. Dia boleh jatuh ke dasar sungai. Seterusnya bolehlah memperbaiki kualiti air di sungai tersebut. Okey, lepas tu dah siap ni, kita nak simpan. Simpan. Dia simpan dekat mana cikgu? Di dalam kotak kertas kan. Kita kan gunakan teknologi EM ni. Betul. Jadi kita recycle lah. Alas dia pun recycle juga. Bekas telur ni. Bekas telur. Selalu buang je kan. Betul. Sekarang kita gunakan. Okey, Jadi dah siap. Dah. Ifan punya dah siap kan. Okey. Letak saja. Letak sahaja. Sekejap je kan. Tada. Ya. Okey. Okey. Jadi ini yang belum siap. Jadi kita nak tengok kalau kita simpan dia jadi macam mana. Okey. Ada magic lagi lah ni? Ada Lagi magic sekali. lagi sekali magicnya. Jom kita tengok. Okey. Macam mana hasilnya? Ya, hasil kalau dia. dah siap bola lumpur kita ni. Okey, bila kita nak simpan ni, Ifan kita nak simpan ni, kita tak boleh dekat tempat yang terlalu panas atau banyak angin. Kenapa tu cikgu? Sebab apa? Mikroorganisma suka tempat yang macam mana? Dia suka tempat yang lembab. Gelap kan. Jadi kita kena tutup dia dan tak boleh banyak sangat angin. Okey. Baik. So yang dah siap. Kita tutup ni. Tutup. Okey, Ifan, yang ni yang dah siap. Baik. Okey, boleh cikgu tunjuk ya? Silakan cikgu. Inilah dia. Berbola lumpur kita yang dah siap. Bila dah siap peram tu, di sekeliling dia akan tumbuh kulat berwarna putih. Itulah tu. Kenapa fluffy dia macam ni? Okey, so kalau dah macam ni kira jadilah ni. Dah jadi dah boleh dah kita baling ke dalam sungai. Okey, jadi kalau dia tumbuh kulat warna putih ni kira jadilah. Tapi kadang-kadang ada kulat warna kuning. Kalau begitu rosak ke macam mana? Ya, dah rosak. Itu rosak. Mungkin disebabkan oleh dia tak peram emas tadi. So 1 hari terus guna, dia belum aktif lagi. Seelok-eloknya 5 hari cikgu 5 kan? hari. Betul. Kalau dapat hasil yang cantik macam ni, macam kuih dah tengok kat sini, kenalah peram kita punya emas tu dalam masa 5 hari. Tapi selepas 5 hari tu, EM yang kita dah aktifkan tadi, kita hanya boleh pakai selama sebulan. Sebulan sahaja. Tapi biasanya kalau cikgu buat tak sampai sebulan dah habis dah. Sebab apa? Kita juga boleh gunakan EM ni untuk pembersihan dekat rumah, kurangkan bau. Ya. Kalau tong sampah kat rumah tu kan berbau kan, kita boleh sembuh EM ni dalam masa 2-3 minit hilang bau dia. Hilang bau. Maknanya bakteria pun dah tak ada lah. Bakteria tu ada tapi telah ditindas. Telah ditindas oleh emas. bakteria baik. Sebab itulah kita pentingnya kegunaan emas ni kan. Okey, kemudian bila kita dah buat dukan Ifan, jangan lupa kita kena labelkan dia supaya kita tahulah bila betul. expiry date dia. Ni bila cikgu expiry date dia? Ni cikgu buat pada 19 April yang lepas. So tarikh luput dia 19 Oktober 2021. 19 Oktober. Baiklah. Okey cikgu. Selesai untuk yang ni? Selesai dah untuk yang ni. Nampaknya kita dah belajar cara untuk lakukan
berbola lumpur ni Ya. untuk merawat kualiti air. Ya, untuk merawat air sungai yang tercemar, seterusnya meningkatkan kualiti air. Okey, baiklah. Kalau macam tu, kita akan berehat dulu. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton kesenian Didik TV KPM. Okey, pada kayu baluh ni dia akan Pecah. pecah. Kenapa ni Mira? Alat muzik gitar ni kita pastikan kita tidak letak dia pada dua suhu, dua keadaan, iaitu tempat yang lembab ataupun basah. Oh Malaysia, negaraku tercinta, pujilah Didik TV KPM. Didik TV KPM. PDPRP satu kaedah baru. Bagi setengah ibu bapa yang bekerja, ia menjadi satu beban kerana bila Hai guys, kenapa tak buka kamera? Cikgu, sebenarnya kita ada surprise untuk cikgu. Ya ke? Terima kasih cikgu kerana mengajak kita pada masa PDPR. Terima kasih cikgu kerana Thank you for teaching us, teacher. You have helped me a lot in my studies. Even if coronavirus, we had to do it online. It gives the world a chance to learn more about technology. நன்றி ஆசிரியர், இந்த கடினமான காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு பாடம் கற்றுத் தந்ததற்கு நன்றி. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. So sweet. நான் cintai you, Lausu. Kembali bersama saya Irfan Syamil Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk membuat eksperimen dan membola lumpur ni kan. Jadi sekarang untuk segmen terakhir ni cikgu, apa yang kita akan belajar? Ya, cikgu nak perkenalkanlah apa sebenarnya EM ni. Ramai yang tertanya-tanya kan EM ni apa. Okey. So EM ni dia jumpai sejarahnya lah, dijumpai oleh seorang profesor daripada Jepun, namanya Dr. Teruo Higa. So masa doktor ni buat PhD-nya, masa tu dia tengah mengkaji tentang limau Mandarin. Limau Mandarin. Ya, okey. Masa tu dia dalam kajian dia, kalau kita gunakan banyak pestiside, banyak racun serangga, akan beri kesan kepada kita dan juga alam sekitar. Jadi dia telah membuat kajian untuk gunakan bahan yang lebih organik. Masa itulah dia jumpa EM ni. Okey, sebenarnya dalam EM ni ada apa? Okey. So dalam EM ni ada 2 jenis bakteria dan 1 yeast. Okey, bakteria apa? Yang pertama ialah bakteria asid laktik, iaitu nama dia Lactobacillus casei. Yang kedua, bakteria fotosintetik, iaitu Rhodopseudomonas plastris, dan juga yeast, nama saintifik dia Saccharomyces cerevisiae. Nampak kita nak sebut pun susah tau term saintifik ni. Ya. Jadi cikgu, apakah fungsi ketiga-tiga bakteria dan juga yeast ni? Okey, so kita lihat yang pertama, bakteria asid laktik tadi, Lactobacillus casei, ada 4 fungsi dia. Yang pertama, bakteria ni dapat merawat sisa kumbahan. Yang kedua, dia dapat menyingkirkan bau busuk air. Kemudian yang ketiga, dengan hadirnya bakteria Lactobacillus casei ni, dia dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya. Kemudian selain daripada itu, bakteria ini juga boleh memudahkan pereputan bahan organik. Okey, pereputan ni penting tak Irfan? Penting cikgu, supaya kita punya mikroorganisma yang dalam air tu contohnya terurai. Okey, so proses pereputan ni sebenarnya fungsi dia untuk pereputan ni dia menguraikan benda organik yang telah mati. Jadi contohnya amonia. Bila diuraikan dia jadi karbon. Jadi bahan-bahan tu akan diserap semula oleh sistem dalam air tu. Jadi untuk tumbuhan akuatik ataupun haiwan akuatik ni dia perlukan bahan-bahan tadi tu untuk dia bertumbuh. Cikgu Ifan nak tanya, tadi fungsi bakteria asid laktik ni untuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya. Contohnya cikgu? Contohnya macam bakteria aerobik.
Aerobik. Bakteria pengurai ni dia banyak, kalau dia banyak sangat dia boleh mengganggu ekosistem tu. Dia gunakan banyak oksigen kan. Jadi kita rencatkan pertumbuhan dia. Faham. Baik, yang seterusnya. Okey, seterusnya yang kedua, bakteria fotosintetik, Rhodosudomonas plastris. Okey, di mana Rhodosudomonas plastris ni dia boleh mensintesiskan bahan berguna daripada bahan organik tadi. Contoh bahan berguna dia seperti asid laktik dan juga gula yang digunakan semula dalam pemakanan oleh haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey, kemudian yeast pula dia menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan-tumbuhan hijau. Apa dia bahan pertumbuhan ini? Ada dua, iaitu enzim dan juga hormon yang boleh mempercepatkan pertumbuhan akar untuk tumbuhan. So inilah ketiga-tiga elemen ataupun bahan yang ada dalam EM. Ya, dalam EM Baik. ni. Okey cikgu, apakah tips cikgu dan saranan cikgu kepada penonton di rumah, cara untuk kita belajar dan cara untuk kita menjaga alam sekitar kita dengan baik, spesifiknya air? Okey. Silakan. So yang pertama sekali cikgu cadangkanlah dekat sekolah-sekolah persatuan sains, bolehlah cuba buat berbola lumpur ni. Senang saja, bahannya pun murah. Okey, kemudian sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, dekat kawasan rumah pun kita boleh membantu mengurangkan pencemaran air. Contohnya yang pertama, kalau kita basuh pinggan, tak perlulah kita nak guna cair pencuci tu terlalu banyak. Betul. Sebab apa? Nanti deterjen tu akan ke longkang, seterusnya ke sungai kita juga. Dah tercemar sungai kita. Ya, siapa yang hadap tu haiwan akuatik tu juga kan. Okey, kemudian kalau kita basuh baju, basuh baju. Okey, seelok-eloknya lah, biarlah isi padu tu dia maksimum. Baju banyak baru kita basuh. Kalau sikit-sikit tu bukan apa Irfan, membazir air, membazir elektrik. Betul, kan. Okey, kemudian kalau bahan-bahan macam pil ataupun bateri, kita jangan terus buang ke dalam tong sampah. Sebab itu dia akan merosakkan ataupun memberi kesan kepada alam sekitar. Baiklah cikgu, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cara untuk kita melestarikan global kita, spesifiknya air. Cikgu, terima kasih banyak kerana mengajar saya dan penonton di rumah hari ini. Sudah banyak ilmu yang dikongsikan. Diharapkan ilmu ini dapat manfaatkan kepada anda yang menonton. Dengan itu kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya hanya di Mahir Didik TV KPM. Sehingga itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Sama-sama. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyangka. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Didik TV KPM